Negara Malaysia mempunyai pelbagai jenis kain dan pakaian tradisional yang berbagai bentuk dan pelbagai warna yang menarik. Pada zaman dahulu, penduduk pribumi hanya memakai pakaian yang diperbuat daripada kulit kayu dan hiasan manik. Kain-kain tersebut jugalah telah menjadikan ianya sebuah pakaian perkahwinan rasmi buat setiap etnik. Kita tidak dapat menafikan bahawa Malaysia mempunyai pelbagai etnik yang berbeza. Terdapat pelbagai jenis pakaian tradisional majlis perkahwinan di Malaysia. Antaranya adalah pakaian perkahwinan orang Melayu, orang Cina dan orang India. Bagi masyarakat Melayu, pengantin perempuan akan menggunakan fabrik songket untuk membuat baju kebaya ataupun hanya memakai baju kurung, dan bagi pengantin lelaki pula, mereka akan menggayakan baju Melayu yang lengkap berserta keris dan juga tanjak di samping-samping songket yang diikat. Baju perkahwinan tradisional masyarakat India pula, pengantin perempuan akan memakai sari. Sari adalah sehelai kain yang tidak dijahit, berlingkungan dari segi 4 ke 9 meter pada panjangnya yang ditakbir ke atas badan dalam pelbagai gaya. Mereka akan mengenakan sari penuh yang berwarna-warni dan ditambahkan dengan hiasan serta bunga di kepala dan roti dalam pakaian tradisional majlis perkahwinan mereka. Manakala, bagi pakaian perkahwinan tradisional orang Cina pula adalah pengantin perempuan akan memakai pakaian dua bahagian yang dikenali sebagai kun gua ataupun dipanggil dengan cheongsam yang disulam dengan jahitan berbentuk burung pionik dengan benang emas dan perak. Bagi pengantin lelaki pula, mereka akan mengenakan jubah panjang, kain sutera yang bersulam dengan corak naga. Pakaian tradisional bagi majlis perkahwinan ini tidak lagi dianggap penting, malah semakin dilupakan oleh generasi kini. Kebanyakan etnik tidak mempedulikan gaya pemakaian tradisional perkahwinan mereka dan menukarkan cara pemakaian perkahwinan tradisional mereka ke arah yang lebih moden. Malah, mereka juga lebih gemar mengikuti cara pemakaian baju perkahwinan orang barat berbanding dengan mengikuti cara baju tradisional orang terdahulu dalam majlis perkahwinan. Malaysia mempunyai jenis-jenis kain dan pakaian tradisional yang berbagai bentuk dan warna, dari tengkolok bulu burung dan baju kulit kayu, hinggalah kain songket diraja yang antik. Malaysia mempunyai 5 jenis pakaian tradisional yang terdiri daripada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, kaum di Sabah dan juga kaum di Sarawak. Pada zaman dahulu, penduduk peribumi memakai pakaian yang diperbuat daripada kulit kayu dan hiasan manik. Dengan ketibaan tamadun lama, kain tenunan dan batik Melayu dipakai oleh orang kenamaan dan kerabat diraja. Dengan ketibaan pedagang asing, pakaian seperti kain sutera Cina, pelikat dan jubah Arab diperkenalkan di negara ini. Kini, pakaian tradisional seperti baju kebaya Melayu, sari India dan cheongsam masih digunakan dengan meluas. Malahan, etnik-etnik yang terdapat di Malaysia turut mempunyai pakaian mereka sendiri. Bermula dengan masyarakat Melayu di Malaysia, masyarakat Melayu mempunyai pelbagai pakaian yang menjadi tradisi mereka sehingga ke hari ini. Pakaian tradisional bagi kaum lelaki Melayu ialah baju Melayu. Baju Melayu merupakan kemeja longgar yang dipakai dengan seluar panjang. Pakaian ini selalunya dipadankan dengan kain samping yang diikat di bahagian pinggang dan bersongkok. Baju kurung pula, sebelum kurung ke-20, wanita Melayu hanya memakai kain kemban sahaja. Setelah kedatangan Islam, mereka mula memakai baju kurung yang sopan. Baju kurung lazimnya diketahui sebagai jenis baju yang longgar yang labuh, kadang-kadang hingga ke lutut dan dipadankan dengan kain panjang yang berlipat tepi. Baju kebaya pula telah memulai evolusi kerana telah terpengaruh dengan pakaian wanita barat. Baju belah yang asalnya global dan labuh kini mula berubah dengan bentuk yang lebih kemas. Pakaian tradisional bagi masyarakat Cina ialah samfu. Samfu membawa maksud baju dan seluar dalam dialek Cantonese. Ia merupakan pakaian hairan wanita yang berketurunan Cina selain dari cheongsam. Ia digemari oleh wanita-wanita separuh umur dan yang bekerja di ladang, lombong atau di rumah. Samfu turut dipakai oleh lelaki berketurunan Cina tetapi mempunyai sedikit perbezaan dengan samfu yang dipakai oleh wanita Cina. Pakaian ini terdiri daripada baju yang longgar dan terbelah di depan dan berkuala tinggi serta dipakai bersama seluar longgar seperti baju Melayu. Pakaian ini biasanya diperbuat daripada kain lembut seperti kain sutera. Selain itu, pakaian cheongsam atau baju panjang juga sering dipakai oleh kaum Cina. Cheongsam mempunyai leher yang tinggi, butang yang di bahagian bahu, bentuk yang sendat di pinggang, mempunyai belahan di kiri dan kanan kain. Pakaian ini selalunya diperbuat daripada kain sutera, satin dan lain-lain jenis kain lembut. Pakaian tradisional masyarakat India pula bagi kaum lelaki ialah dhoti. Pakaian ini diperbuat daripada kain yang berwarna putih.
Kebanyakan roti hanya boleh dilihat di hari perkahwinan sahaja kerana generasi muda hari ini tidak berminat dengan pakaian tersebut. Manakala sari merupakan pakaian untuk kaum perempuan dan ia adalah pakaian seharian dan turut dipakai oleh pada musim perayaan. Sari terdiri daripada lembaran kain yang berukuran semeter hingga 2 meter lebar dan panjangnya pula antara 5 hingga 16 meter mengikut saiz pemakai. Seterusnya, memahami cara pemakaian baju tradisional dalam majlis perkahwinan di Malaysia. Pakaian tradisional penting bagi sesebuah kaum untuk memperkenalkan asal-usul dan budaya mereka kepada kaum lain di samping bagi mengekalkan pakaian tradisional dalam majlis perkahwinan. Yang pertama, cara pemakaian baju tradisional perkahwinan kaum Melayu. Pakaian tradisional perkahwinan kaum Melayu dikategorikan kepada dua, iaitu bagi golongan wanita dan bagi golongan lelaki. Bagi golongan wanita akan mengenakan baju kurung, manakala bagi lelaki akan mengenakan baju Melayu. Bagi masyarakat Melayu, pengantin perempuan akan menggunakan fabrik songket untuk membuat baju kebaya ataupun hanya memakai baju kurung. Baju kurung meliputi seluruh tubuh, memperlihatkan wajah dan tangan sahaja dilihat sebagai mematuhi peraturan pakaian Islam. Baju kurung boleh dipadankan dengan kain tradisional seperti songket atau batik serta digandingkan dengan kain selendang atau tudung kepala. Bagi pengantin lelaki pula akan menggayakan baju Melayu yang lengkap beserta keris dan juga tanjak bersama sampin songket yang diikat. Pakaian ini selalunya dipadankan dengan kain sampin yang diikat di bahagian pinggang dan bersongkok. Seterusnya, cara pemakaian baju tradisional perkahwinan kaum India. Pakaian tradisional bagi pengantin perempuan merupakan sari yang dipadankan dengan baju pendek atau colek ketat. Sekiranya kaum wanita India ingin melangsungkan majlis perkahwinan, mereka mesti menggunakan sari. Cara memakai sari adalah dengan melilit kain ke bahagian belakang badan bermula dari pinggang dan bahagian hujungnya yang bersulam diselempangkan pada bahu kiri. Bagi menguatkan lilitan, sari perlu dililit sebanyak 3 hingga 5 kali agar tidak terurai. Kain dalam turut dipakai di atas atau di bawah pusat dan berfungsi untuk menyokong kain sari agar tidak terlucut. Pemakaian sari lebih cantik dan menarik apabila pengantin perempuan turut menggunakan perhiasan tambahan seperti cincin, cincin kaki, cincin hidung, gelang dan gelang kaki yang mampu menaikkan seri pengantin. Manakala bagi pengantin lelaki India pula memakai dhoti dan kurta pada hari perkahwinan yang dilengkapi dengan turban. Cara pemakaian dhoti adalah dengan melilit kain pada bahagian pinggang dan diikat di celah peha dan kemudian disangkutkan pada bahu. Bagi pemakaian kurta pula, pergelangan tangan sering dibiarkan terbuka sebanyak 6 hingga 12 inci untuk memberikan kemudahan dan keselesaan kepada pemakainya untuk bergerak. Pakaian tradisional ini akan dipakai bersama butang-butang hiasan logam yang dijahit pada manset untuk diikat ke dalam kain semasa memakainya. Di samping itu, cara pemakaian pakaian tradisional perkahwinan kaum Cina pula, pengantin wanita akan memakai pakaian yang disebut sebagai kipau. Dalam kebanyakan majlis perkahwinan kaum Cina, pengantin wanita akan memakai lebih daripada satu pakaian dengan memilih 3 jenis gaun iaitu satu kipau merah, satu gaun perkahwinan gaya putih dan satu gaun bola bagi persalinan yang ketiga. Berdasarkan adat perkahwinan Cina, pengantin perempuan akan memulakan jamuan perkahwinan dengan memakai pakaian yang pertama. Apabila 3 kursus selesai dihidangkan, pengantin wanita biasanya mengganti pakaian yang kedua iaitu gaun gaya putih. Kemudian selepas selesai kursus yang ke-6, pengantin perempuan akan mengganti persalinan yang ketiga iaitu gaun bola. Selain itu, sesetengah pengantin bebas untuk memilih pakaian perkahwinan keempat untuk dipakai semasa menyambut tetamu dan sewaktu mereka meninggalkan acara perkahwinan. Manakala bagi pengantin lelaki pula, biasanya memakai 1 atau 2 jenis pakaian. Pengantin lelaki boleh memilih untuk memakai zongshan tradisional atau suit mau. Selain gaun pengantin Cina yang dipakai pada hari perkahwinan, pengantin lelaki mungkin memakai pakaian yang sama untuk foto perkahwinan Cina mereka atau memakai pakaian yang berbeza. Bagi tetamu pula, biasanya mereka akan memakai pakaian yang berwarna terang, terutamanya merah kerana ia melambangkan keberuntungan atau kekayaan dalam budaya Cina. Mereka harus menghindari warna putih dan hitam kerana putih hanya dikhaskan untuk pengantin perempuan dan hitam pula dianggap sebagai warna muram. Bahagian yang seterusnya ialah langkah untuk mengekalkan amalan pemakaian baju tradisional dalam majlis perkahwinan pada masa kini. Cara kehidupan yang moden dan ringkas di samping kesibukan dalam kehidupan seharian telah menyebabkan kebanyakan masyarakat tidak lagi mengamalkan pemakaian baju tradisional dalam adat perkahwinan. Kehidupan dan cara pemakaian masyarakat kini sudah semakin maju
dan seiring dengan kemodenan hidup. Ada yang berpendapat bahawa pakaian tradisional perkahwinan ketinggalan zaman dan masyarakat kini lebih memilih untuk memakai pakaian moden seperti gaun. Kesan pengaruh luar telah menyebabkan segelintir masyarakat kini lebih selesa memakai pakaian barat kerana merasakan ianya mengikut tren dan menganggap pakaian tradisional tidak praktikal untuk majlis perkahwinan. Namun, tradisi memakai pakaian tradisional dalam majlis perkahwinan perlu dikekalkan dan diwarisi kepada generasi baru kerana ianya merupakan identiti serta simbol keunikan dan menjadi kebanggaan setiap kaum di Malaysia. Oleh itu, kami telah mendapatkan pandangan orang ramai mengenai langkah untuk mengekalkan amalan pemakaian baju tradisional dalam majlis perkahwinan pada masa kini. Kami telah mengedarkan borang soal selidik dalam bentuk Google Form kepada 24 orang responden secara rawak. Sebanyak 6 soalan telah diajukan yang mengandungi pandangan mereka terhadap langkah mengekalkan amalan pemakaian baju tradisional dalam adat perkahwinan. Berdasarkan soal selidik yang telah dijalankan, dapat disimpulkan bahawa kebanyakan responden menyatakan ibu bapa, pihak sekolah dan pihak kerajaan memainkan peranan penting dalam mengekalkan amalan pemakaian baju tradisional dalam majlis perkahwinan. Oleh itu, sebagai langkah untuk mengekalkan amalan pemakaian baju tradisional perkahwinan, ibu bapa perlu memberi pendedahan awal dengan memperkenalkan pakaian tradisional etnik lain kepada anak-anak serta menjadi contoh yang baik dengan sentiasa memakai pakaian tradisional semasa menghadiri majlis perkahwinan supaya anak-anak turut minat untuk memakainya. Di sekolah pula, pihak sekolah perlu mengadakan minggu pakaian tradisional dalam majlis perkahwinan serta membuat pameran dengan lebih kerap. Guru-guru juga perlu memupuk amalan pemakaian baju tradisional di sekolah dengan melakukan aktiviti berkaitan baju tradisional serta menyelipkan budaya tradisional dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Pihak kerajaan menerusi Kementerian Kesenian, Kebudayaan dan Pelancongan perlu menggalakkan setiap negeri di Malaysia untuk mengadakan pertandingan pakaian tradisional majlis perkahwinan untuk menarik minat rakyat Malaysia supaya gemar untuk memakai pakaian tradisional semasa menghadiri majlis perkahwinan. Tambahan pula, pihak kerajaan berperanan untuk mengadakan kempen-kempen atau ekspo berkenaan keunikan dan kepentingan mengekalkan amalan pemakaian baju tradisional dalam perkahwinan dari semasa ke semasa. Tradisi pemakaian baju tradisional dalam perkahwinan harus dipelihara dan diamalkan selagi ianya tidak melanggar hukum syarak. Ini bertujuan agar generasi akan datang tidak akan lupa kepada adat dan asal-usul bangsa sendiri. Kesimpulannya, pakaian tradisional majlis perkahwinan merupakan antara salah satu budaya bagi setiap kaum. Misalnya di Malaysia, pakaian tradisional majlis perkahwinan yang digunakan semasa hari perkahwinan melambangkan kebudayaan sesebuah kaum yang ada di negara ini. Walaupun terdapat pelbagai jenis pakaian tradisional majlis perkahwinan di Malaysia, ianya merupakan salah satu perbezaan yang patut dibanggakan kerana tidak semua negara mempunyai perbezaan yang sama yang mana terdapat di negara kita. Oleh yang demikian, kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya berbangga dengan adanya kepelbagaian yang terdapat di negara ini, yang mana susah untuk dijumpai di negara lain iaitu mempunyai lebih daripada satu bangsa dalam sebuah negara. Selain itu, kita juga perlu mencari gali sejarah kebudayaan yang terdapat di negara ini, supaya perpaduan antara kaum dapat dikekalkan. Oleh itu, pentingnya kita sebagai rakyat Malaysia untuk mengetahui pakaian tradisional majlis perkahwinan bagi kaum lain untuk menunjukkan perpaduan antara rakyat berbeza kaum di negara ini.